بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah kali ini dalam sejarah bangsa kita. Satu pendedahan maklumat tentang waris raja kedua yang tidak diketahui dunia sebelum ini. Berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu sama ada yang tercatat dalam tulisan-tulisan Najib Salibi, Nicholas Stalin, Profesor Cesar. Terdapat nama Maharaja Adinda yang dipanggil pewaris takhta kedua. Profesor Cesar menyebut selain daripada Raja Muda dan Maharaja Adinda, waris raja kedua. Dengan jelas menyebut nama Maharaja Adinda dan dalam kurungan waris raja kedua. Yang dimaksudkan ialah Maharaja Adinda Muhammad Adanan, Aranan, Puyu. Sebab itu cucu cicit keluarga ini menisbahkan nama keluarga mereka dengan Aranan. Aranan Puyu itu masih diiktiraf oleh ahli sejarah sebagai pewaris takhta kedua. Seperti yang tertera dalam bendera Sulu itu. Gelaran Maharaja Adinda juga adalah panggilan kepada Sultan Bantilan Muizuddin, iaitu Adinda kepada Sultan Azimuddin Alimuddin. 1. Cicit Maharaja Adinda Sultan Bantilan Muizuddin ini juga turut digelar Maharaja Adinda, iaitu Sultan Muhammad Adanan, Aranan, Puyu. Ahli sejarah turut menggelar mereka Maharaja Adinda sebagai pewaris takhta kedua dan perkara ini tertera dalam Protokol Sulu atau Tartib Diraja Sulu. Beberapa pihak menghubungi kami menjelaskan tentang kepalsuan penuntut takhta dari keluarga Aranan itu. Kami tidak membantah bangkangan mereka, tapi kami menyoal beberapa perkara kepada pembangkang ini. Dan malangnya mereka sendiri tidak dapat menjelaskan secara fakta kepada soalan kami. Kami ingin menyatakan di sini bahawa kami bukannya penyokong fanatik keluarga Maharaja Adinda ini, kerana sekiranya ada sesiapa yang tahu dan punya bukti secara fakta tentang hal-hal Kesultanan Sulu ini, kami bersedia menerimanya dengan tangan dan hati terbuka. Sekiranya ada pihak yang membawa maklumat tambahan atau pembetulan, kami berterima kasih kerana inilah yang kami inginkan. Sebelum kami senaraikan salah sila keluarga Maharaja Adinda ini, kami ingin menjelaskan satu perkara. Bahawasanya nasab kesemua Sultan-Sultan Sulu yang ada pada hari ini, sama ada dari keluarga Kiram, Syakirawulah ataupun Aranan, bukanlah dari susu galuh Sultan Syariful Hashim atau Said Abu Bakar, sebenarnya adalah dari keturunan Sultan Syarif Ali Barakat, Sultan Brunei yang ketiga. Keturunan Sultan Sulu yang pertama telah terputus nasabnya setelah beberapa generasi. Nasab yang bersambung dengan Kesultanan Sulu dengan Kesultanan Brunei ialah melalui perempuan. Islam mengira nasab keturunan pewarisan melalui bapa atau anak lelaki. Walaupun wanita dikira keturunan juga, tetapi bukan pewarisan. Sebab itu takhta Kesultanan Sulu diwarisi dari keluarga sebelah lelaki sahaja. Maka kita akan melihat susunan atau hierarki Kesultanan Sulu. Maharaja Adinda Aranan ini dimulai dari Sultan Brunei Syarif Ali Barakat. Fasa 1. Kesultanan Brunei. Sultan Syarif Ali Barakat Ali, Sultan Brunei yang ketiga keturunan Sayyidina Hasan, menaiki takhta pada 1425 hingga 1432. Baginda berasal dari Makkah yang sebelumnya menjadi penguasa Makkah. Melarikan diri dari perebutan kuasa politik antara Syarif-Syarif Makkah ke Nusantara. Baginda juga adalah seorang ulama dan datang ke Brunei bersama misi dakwah. Sultan Sulaiman, Sultan Brunei keempat,
menaiki takhta pada 1432 hingga 1485. Sultan Bolkiah Nakhoda Ragam, Sultan Brunei kelima, menaiki takhta pada 1485 hingga 1524. Sultan Abdul Qahar, Sultan Brunei ke-6, menaiki takhta pada 1524 hingga 1533. Sultan Saiful Rizal, Sultan Brunei ke-7, menaiki takhta pada 1533 hingga 1581. Sultan Hassan, Sultan Brunei ke-11, menaiki takhta pada 1600 hingga 1617. Ayahanda kepada 1. Sultan Jalilul Akbar, Sultan Brunei. 2. Sultan Muhammad Ali, Sultan Brunei. 3. Sultan Tengah atau Sultan Omar Shah, Sultan Sarawak. Baginda ini telah dihantar menjadi Sultan di Sarawak di suatu kawasan bernama Tanjung Datu. Namun baginda ini telah dibunuh oleh salah seorang pengikut baginda di suatu kawasan yang dipanggil Sukadana. Putera sulung baginda yang bernama Radin Sulaiman Ibni Sultan Tengah telah ditabalkan menjadi Sultan di Sambas, bergelar Sultan Saifuddin I. Maka dari keturunan Sultan Saifuddin I Ibni Sultan Tengah Ibni Sultan Muhammad Hasan inilah susugalu keluarga diraja Sambas kini. Puteri berkahwin dengan Sultan Ahmad, Sultan Pahang ke-11, dan anak kelima, Sultan Mawalil Wasid atau Raja Bongsu I, Sultan Sulu. Beliaulah yang mempusakakan Pulau Janggi, Sepong Janggi, kepada Sultan Mawalil Wasid atau Raja Bongsu I, Sultan Sulu, sebagai tanda atau lambang keluarga diraja Brunei. Pulau Janggi dipusakakan secara amanah kepada keluarga Maharaja Adinda Aranan, waris Raja kedua, dan pada 1978, ayahanda Yang Mulia Datuk Ali Aman, iaitu Yang Mulia Datuk Aliuddin Hadis Pabila, telah menyerahkannya kepada Muzium Sejarah Brunei. Dengan bantuan Pehin Profesor Datuk Haji Awang Moh, Jamil Al-Sufri, Pengetua Pusat Sejarah Kesultanan Brunei. Pehin Profesor Jamil Al-Sufri dengan jawatan kuasanya mengesahkan keaslian Pulau Janggi itu. Sultan Mawalil Wasid atau Raja Bongsu I, Pangeran Maharaja Lela, Brunei, menaiki takhta pada 1610 hingga 1650. Sultan Salahuddin Karamat atau Pangeran Bakhtiar menaiki takhta pada 1649 hingga 1680. Sultan Baharuddin I atau Sultan Dungun menaiki takhta pada 1718 hingga 1732. Sultan Bantian Mezuddin menaiki takhta pada 1748 hingga 1763. Beliau juga digelar sebagai Maharaja Adinda, waris ke-2, iaitu Adinda kepada Sultan Azimuddin atau Alimuddin I, waris pertama. Baginda menaiki takhta selepas kekandanya, Sultan Azimuddin atau Alimuddin I, meninggalkan Jolo ke Zamboanga dan terus ke Manila pada sekitar tahun 1748. Bermulanya bendera Sulu dengan berlambangkan keris dan tombak, iaitu dua warisan. Sultan Azimuddin atau Alimuddin II menaiki takhta dua kali. Pertama pada 1763 hingga 1764. Kedua pada 1778 hingga 1791. Paduka Raja Muda Datu Bantilan atau Sultan Parang. Sepatutnya mengikut protokol beliau menaiki takhta pada 1808, tapi takhta telah diambil gilirannya oleh Sultan Aliuddin. Beliau telah berusaha mengambil semula hak giliran mereka sebagai pewaris kedua Kesultanan Sulu tapi gagal. Sultan Muhammad Aranan, Adanan, Puyuh. Beliau juga dikenali sebagai Maharaja Adinda Aranan, Adanan, Puyuh sebelum jadi Sultan. Menaiki takhta secara rasmi pada 25 September 1862.
Baginda dilahirkan pada 1791 dan wafat pada 1921. Beliau punya umur yang panjang sehingga mencecah umur 130 tahun. Menaiki takhta hanya selama seminggu sebelum menyerahkan semula takhta kepada pewaris pertama dengan alasan sudah tua pada 1862. Walaupun hanya seminggu menaiki takhta, namun nilainya sangat besar disebabkan menaiki takhta seminggu adalah dikira sebagai mengesahkan sahaja protokol penggiliran takhta tersebut. Sekurang-kurangnya dapat menghilangkan keraguan keluarga Maharaja Adinda, pewaris kedua dan para datu-datu terhadap protokol sulu itu. Masih dipatuhi oleh pewaris pertama, walhal mereka tetap bersabar dengan kerenah keluarga Kiram dan Syakirawulah. Maharaja Adinda Sultan Muhammad Aranan Adanan Puyuh bersahabat dengan agen British yang berusaha membantunya menjadi Sultan Sulu. Lebih awal iaitu pada 1814 di masa Sir John Hunt, seorang ejen British, berada di Sulu. Ini bermakna baginda telah dikenali sebagai pewaris takhta Kesultanan Sulu lebih awal pada 1814 dan telah menaiki takhta secara rasmi pada 1862. Ketika ini baginda sudah tua. Fasa 4 Keluarga Maharaja Adinda Aranan. Sultan Muhammad Aranan Puyuh 3 orang isteri. Isteri pertama, Siti, mempunyai seorang anak bernama Yang Mulia Datu Harun. Isteri kedua, Sharifah, tiada zuriat. Isteri ketiga, Zaliha atau Aling. Anak-anaknya: 1. Dayang Taung, 2. Dayang Indung, 3. Dayang Harijah, 4. Dayang Maliha atau Maling, 5. Datu Amirul, 6. Datu Muhammad Syekh, 7. Datu Laja Raja. Isteri pertama, Siti, anaknya Datu Harun melahirkan: 1. Dayang Nasirin, 2. Dayang Tabi-Tabi, 3. Yang Mulia Datu Makmun. Datu Makmun melahirkan 6 orang anak. Salah seorang ialah Yang Mulia Datu Muhammad Ali Kuyung, Sandakan, Sabah. Isteri ketiga, Zaliha atau Aling. Anak kelima iaitu Yang Mulia Datu Amirul melahirkan Dayang Jubairah, Datu Amir Bahar, Dayang Kalamita. Datu Amir Bahar melahirkan 5 orang anak, antaranya Yang Mulia Datu Umrah, Keling, Selangor. Anak keenam iaitu Datu Muhammad Syekh. 3 isteri. Isteri pertama melahirkan Yang Mulia Datu Aliuddin atau Hadis Babila, 2. Yang Mulia Datu Wasik, 3. Yang Mulia Datu Atik. Yang Mulia Datu Aliuddin Hadis Babila 3 isteri. Isteri kedua melahirkan 5 orang anak, antaranya Yang Mulia Datu Ali Aman atau Raja Bongsu II, pengkaji utama Silsilah Kesultanan Sulu, Kuala Lumpur. Yang Mulia Datu Wasik 2 isteri. Isteri kedua melahirkan 5 anak, antaranya Yang Mulia Datu Uda atau Raja Mura atau Raja Muda, penggerak utama di akar umbi dalam Biru Penerangan Keluarga Aranan, Lahad Datu, Sabah. Demikianlah tamatnya salasilah ringkas keluarga Maharaja Adinda Aranan itu. Kita dapat melihat dengan jelas kedudukan para datu-datu yang aktif berjuang dalam mengembalikan semula pemerintahan beraja di Sulu itu, seperti Yang Mulia Datu Ali Aman dan Yang Mulia Datu Uda atau Raja Mura serta Yang Mulia Datu Muhammad Ali Kuyung, dan turut disokong oleh keseluruhan keluarga Aranan yang lain. Ada antara mereka adalah warga negara Malaysia. Kini mereka kesemuanya, keluarga Aranan, bertaburan di seluruh Malaysia termasuk di Sulu sendiri.